Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Madam Nurhani Ahmad, akan memberikan sedikit penerangan berkongsi ilmu apa yang saya ada berkaitan tentang experimental design. Untuk pembelajaran ataupun seminar kita pada hari ini, ada 3 objektif utama yang harus dicapai. Yang pertama, selepas awak habis melihat video ini dan habis mengikuti seminar ini, anda telah berjaya mengenal pasti apakah eksperimen yang patut digunakan di dalam pendidikan FYP anda. Yang kedua, anda mampu untuk menganalisa data yang ada berdasarkan experimental design yang telah anda pilih. Manakala yang ketiga, anda berjaya menguji dan juga membentangkan data yang telah anda hasilkan untuk dijadikan penulisan di dalam tesis dan juga laporan anda. Untuk itu, saya juga menggunakan beberapa rujukan. Jadi di sini saya menggunakan rujukan Gomez and Gomez dan juga Steele and Torrey. Okey, apa yang dikatakan sebagai experimental design ataupun reka bentuk eksperimen? Experimental design adalah satu plan ataupun rancangan yang setiap penyelidik harus ada sebelum mereka ingin melaksanakan penyelidikan mereka. Okey, dia kalau kita nak buat rumah, okey, experimental design ni adalah plan awal ataupun map, okey, ataupun plan yang dibuat oleh arkitek untuk kita bina rumah tu. Jadi di dalam penyelidikan, okey, apabila kita nak melakukan sesuatu penyelidikan, khususnya bagi penyelidikan yang melibatkan field experiment ataupun penyelidikan di lapangan. Okey, experimental design ni sangat-sangat penting. Sebab sekiranya penyelidik tersebut gagal mengenal pasti desain yang sepatutnya bagi treatment mereka, maka dia punya kesudahannya tu adalah dia juga akan gagal menganalisa dan gagal mendapatkan maklumat ataupun gagal mendapatkan kedapatan outcome yang sebenar bagi penyelidikan mereka. Jadi 3 prinsip utama yang harus anda semua tekankan apabila kita ingin merancang sesuatu design dalam eksperimen. Yang pertama adalah randomization, iaitu kerawakan di dalam kita punya treatment. Yang kedua, replikasi. Replikasi ni maksudnya satu treatment yang sama tapi kita terpaksa ulangkan dia. Ulang tu bukan maksudnya awak buat hari ni, esok lusa, tidak. Maksudnya katakan awak ada 4 treatment. Okey, ada 4 treatment. Jadi untuk 4 treatment ni awak tak boleh buat satu saja. Okey, treatment 1, 2, 3, 4. Tapi awak buat satu saja, tak boleh. Awak kena gandakan treatment tersebut. Jadi dalam untuk agriculture experiment, okey, awak kena ada sekurang-kurangnya 3 replication. Maksudnya treatment 1 tu ada replication 1, replication 2, replication 3. Itu minimum. Okey. Kalau lebih boleh tak? Kalau lebih lagi bagus. Okey, tapi soalannya kalau kurang macam mana? Okey, kalau kurang biasanya macam setengah penyelidik, mereka ada sampel dalam replication. Maksudnya mereka ada 4 treatment dan keempat treatment ni dia per replicate. Dalam masa yang sama dia per replicate, mereka replicate. Okey. Jadi dalam replication itu ada sampel-sampel yang lain. Sampel ni bukan variables. Okey, dia bukan variables. Sampel ni adalah di mana kalau katakan ada 4 treatment, okey, kemudian ada 3 replication. Okey, biasanya setengah penyelidik, replication itu adalah experimental unit itu sendiri. Maksudnya di sini katakan pokok, okey, letak treatment 1 pada pokok yang pertama. Okey. Kemudian itu adalah replication. Okey, tetapi ada setengah penyelidik
mereka dia punya replication tu bukan wujud dalam bentuk pokok tu. Maksudnya pokok tu jadi sampel. Jadi kalau banyak sampel, okey, dan juga replication, maka awak punya eksperimen boleh diterima. Okey. Kemudian local control. Local control ni maksudnya awak kena kenal pasti apa yang ada di keliling, apa yang ada di tapak penyelidikan awak, apa jenis tanah awak. Okey. Alright. Jadi inilah 3 prinsip utama sebelum kita nak design kita punya eksperimen. Okey. Okey, jadi dalam eksperimen kita ada beberapa jenis. Okey, kita ada beberapa jenis eksperimen. Antaranya adalah kita ada single factor eksperimen, two factor eksperimen ataupun two or more then three factor eksperimen. Maksudnya kalau single factor ni ia mudah. Okey, di mana dalam eksperimen awak tu hanya satu benda je yang awak uji. Okey. Manakala kalau two factor eksperimen ni, awak bukan ada satu benda je yang awak nak uji, tetapi ada dua benda yang awak nak uji. So, dua benda yang nak uji ni, kita katakan sebagai factor. Factor 1, factor 2. Jadi, itu yang jadi dua factor, two factor. Manakala kalau three factor, macam saya kata tadi, kalau kata two factor, dua benda yang awak nak tengok, kesannya. Kalau three, maksudnya tiga benda yang awak nak tengok, kesannya. Okay? Jadi, bagi penyelidik yang baru nak memulakan penyelidikan, okay, kebanyakannya mereka akan membuat single factor eksperimen. Okay. Tapi macam bagi setengah daripada pelajar, kadang-kadang eksperimennya tu memerlukan dia membuat lebih daripada satu yang dia nak uji. Sebabnya kalau dia buat satu saja, dia tak nampak impact. Okay, dia tak nampak kesan, dia tak dapat nak capai objektif yang dia nak tengok. Jadi dia akan buat dua faktor. Jadi, kalau kata tiga faktor, boleh buat tak? Boleh. Tetapi, kalau tiga faktor ni, saya kurang galakkan. Sebab awak baru nak mula membuat penyelidikan. Okey. Apa yang saya nak cerita ni sebenarnya, dia mengulang balik dengan subjek yang awak dah belajar sebelum ni. Okey. Agriculture research kan. Jadi, tetapi untuk hari ini, saya akan lebih terus. Okey. Maksudnya, saya akan direct terus kepada experimental design sahaja. Okey, jadi faham tak tentang single factor, two factor dan juga three or more factor? Alright. Saya tekankan sekali lagi, kalau kita gagal merancang kita punya eksperimen, eksperimental design kita tu, bila isunya adalah apabila awak ingin menganalisa data awak. Sekarang ni tak ada masalah, okey? Macam-macam software yang boleh diguna pakai untuk menganalisa data. Kita ada SAS, siapa yang belajar SAS, kita ada SPSS, kita ada Minitab. Semua software-software itu kita boleh guna pakai untuk menganalisa data. Soalannya, adakah kalau saya guna SAS, dia punya result tak sama dengan SPSS? Tak. Sama je. Tak ada masalah. Yang penting, awak punya experimental design tu betul. Sebab apa? Okey. Kalau saya, okey, kalau seorang pelajar tu dia nak bagi keputusan daripada saya, nak tengok keputusan dia tu valid atau tidak. Apa yang saya akan tengok? Saya akan tanya dia, apakah ANOVA awak, analysis of variance. Kenapa? Okey, melalui ANOVA, analysis of variance, okey, saya dapat tahu sama ada dia menganalisa data betul atau salah, valid atau tidak keputusan yang dia dapat.